Okey, kita akan tengok macam mana kita nak lukis graf Y sama dengan sin X, di mana X tu adalah dari sudut daripada kosong sehingga 360 darjah. Okey, so kita dah belajar kalau kita nak lukis graf, kita mesti ada paksi X dia, mesti ada paksi Y dia lah. Okay, so paksi Y dia yang menegak macam ni, paksi Y. Kemudian paksi X dia, sengit sikit tak apalah. Okay, paksi X dia, okay. Okay, sudut adalah daripada kosong sehingga 360 darjah. So kita duk belajar sebelum-sebelum ni, dalam tempoh 2 minggu ni, cikgu selalu buat sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan keempat kan. Ni sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Satu sukuan ni mewakili 90 darjah. Jadi ada 4 bahagian. So dekat graf kita ni, dekat skala kita dekat paksi X ni, kita buat 4 bahagian juga. Okay, 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian, 4 bahagian. Okay, so maksudnya yang pertama ni adalah sukuan pertama lah. So kita akan tanda 90 darjah. Lepas tu 180 darjah. Lepas tu 270 darjah. Sini 360 darjah. Okey, so kalau kita nak tahu graf sin ni macam mana bentuk dia, kalaulah tiba-tiba awak blank tak ada idea, awak cari je nilai guna kalkulator. Tengok poin-poin kat sini, 90 darjah, 180, 270, 360. So awak boleh cari macam ni. Guna kalkulator, tekan sin 90 berapa nilai dia. Okey, tekan je, ambil je kalkulator, tekan. Kemudian tekan sin 180 berapa nilai dia. Sin 270 berapa nilai dia. Sin 360 berapa nilai dia. Tengok macam tu. Okay, satu lagi dekat sini adalah origin kat tengah-tengah ni. Ini adalah nilai kosong lah. So boleh masuk juga sini. Sin kosong berapa. Macam tu. So kalau awak ada kalkulator dengan awak cuba tekan sekarang. Tekan sin kosong berapa dapat. Okay, by right bila awak tekan sin kosong awak akan dapat nilai dia adalah kosong. Kalau awak tekan sin 90, awak akan dapat nilai dia 1. Kalau awak tekan sin 180, awak akan dapat kosong balik. Kalau awak tekan sin 270, awak akan dapat negatif 1. Kemudian kalau tekan sin 360, awak akan dapat kosong balik. So ini nilai-nilai dia. Jadi bila awak nak lukis graf, awak tengok macam ni. Kalau sin sudut dia kosong, awak akan dapat nilai kosong. Maksudnya kat mana? Sini. Kosong, kosong. Kalau 90 darjah, awak akan dapat nilai 1. Mana 90 darjah? 90 darjah kat sini. Okay, senggat yang pertama. Mana nilai 1? Ini semua ni adalah mewakili nilai-nilai dekat paksi Y. So kita tanda kat sini. Let's say sini adalah 1. So sini adalah negatif 1. Okay, so bila sudut dia 90 darjah, kita dapat Y dia adalah 1. So 1 duduk atas ni. Okay, 90 darjah 1. Bila pergi kepada 180 darjah, pergi kosong balik. So dia pergi ke sini balik. Okay, nilai Y ni. Nilai Y adalah kosong kat sini. Kemudian 270 akan dapat negatif 1. So tengok senggat 270 kat paksi X. Paksi Y dia adalah negatif 1. Negatif 1 maksudnya duduk kat bawah ni. Okay, atas ni positif 1. Bawah ni negatif 1. Kosong kat tengah-tengah ni. Kemudian 360 dapat kosong balik. Kosong duduk kat sini balik. Jadi inilah bentuk graf sin. Dia melengkung macam ni. Turun. Macam tu. Okay.
Cikgu selalu panggil bentuk ni, cikgu kata bentuk cacing. Cikgu panggil bentuk cacing je. Okay, so ini adalah bentuk graf Y sama dengan sin X. Dia macam ni. Okay. Lepas tu nilai maksimum dia, okay, kalau tengok dalam buku teks dia ada bagi tahu ciri-ciri. Saya tunjuk sikit. Muka surat 185. 185 ni, ini dilukis untuk kita. Ini adalah graf sin, sinus. Sinus tu sin lah. Y sama dengan sin X. So dia mempunyai nilai maksimum 1. Okay, nilai maksimum dia adalah 1. Macam mana nak tengok nilai maksimum ataupun minimum? Maksimum ni merujuk dekat paksi Y. Okay, nilai maksimum ataupun minimum merujuk kepada paksi Y. Okay, so paksi Y tengok ni. Kalau tengok paksi Y ni, dia daripada kosong, dia naik atas, kemudian dia turun bawah. So dia pergi maksimum sehingga nilai 1, minimum dia pergi sehingga nilai negatif 1. Nilai maksimum 1 ni bila? Bila mana? Kat sini ni. Bila X dia adalah 90 darjah. Bila dia pergi nilai negatif 1, kat bawah ni. Ini maksimum. Ini minimum. Okay, minimum dia bila? Bila X tu adalah 270 darjah. Okay. So, benda penting yang pertama untuk graf sin, maksimum dia adalah 1, minimum dia adalah negatif 1. Okay. Maksimum tu 1 tu dekat nilai X sama dengan 90. Maksimum dekat X sama dengan 90 darjah, minimum dekat X sama dengan 270 darjah. Kemudian, tengok dia kata memintas paksi X. Memintas paksi X pada 3 titik. X sama dengan 0, X sama dengan 180 darjah dengan 360 darjah. Apa maksud memintas paksi X? Nampak ni paksi X kita. Colorkan warna oranye ni. Ini paksi X kita. Kemudian awak nampak graf ni. Dia pintasan ni macam ni. Ini paksi X. So graf ni dia lalu macam ni. Ada 3 tempat dia memintas paksi X. Ini paksi X. So tempat dia memintas tu adalah di sini. Ini satu. Graf tu dia pintas paksi X, maksudnya dia kena, dia sentuh paksi X. Ini pun memintas paksi X, okay, maksudnya graf tu dia sentuh paksi X dan di sini. Okay, so dia ada 3 tempat kat sini. 0, 180 darjah, 360 darjah. Okay, so 3 tempat ni kita panggil dia pintasan X. So kalau tanya graf sin dekat mana pintasan X dia? Pintasan X dia adalah dekat X sama dengan 0, X sama dengan 180 darjah dengan 360 darjah. Memintas paksi Y, satu je pintasan Y dia adalah dekat nilai 0 kat depan ni. Kalau pintasan Y pula maksudnya kat mana dia memintas paksi Y? Ini paksi Y. Ini adalah paksi X. So graf kita dia macam ni. So nampak kat sini je dia sentuh paksi Y. Okay, maksudnya nilai Y adalah sama dengan 0. Pintasan Y. Okay, pintasan X dia memintas paksi X, pintasan Y dia memintas paksi Y. So kita tengok pula macam mana graf untuk cos. Kalau ada soalan silakan buka je mic tanya. So yang kedua kita akan tengok macam mana graf cos Y sama dengan cos X samalah
Untuk sudut-sudut X ni adalah sudut-sudut daripada 0 sehingga 360 darjah. Okey. Daripada sukuan pertama sampailah kepada sukuan keempat. Jadi bila kita nak lukis, samalah. Kita akan buat paksi Y dia. Kemudian kita akan buat paksi X. So kita buat 4 sukuan tu, sukuan pertama, kedua, ketiga, keempat. 90 darjah, 180, 270, 360 darjah. Okey. Lepas tu cikgu kata kalau blank, kalau let's say tak tahu, tak ada idea macam mana graf cos ni. Cari, yang lupa sini kosong Sinilah kosong darjah. So awak cari cos kosong berapa, cos 90 berapa, cos 180 berapa, cos 270 ni berapa nilai dia, cos 360 berapa nilai dia. Siapa ada kalkulator boleh tekan. Kalau awak tekan cos kosong, awak akan dapat nilai 1. Kalau awak tekan cos 90, awak akan dapat nilai kosong. Kalau sin tadi, kita dapat kosong dulu. Kosong baru 1. Ni dia lain. Okey, kemudian sini kalau tekan kalkulator sepatutnya awak akan dapat negatif 1. Lepas tu dia balik kepada kosong balik, dia akan naik balik kepada 1. So semua ni adalah nilai-nilai Y. Semua ni adalah nilai-nilai Y. Jadi bila awak lukis, awak tengok. Kalau sudut dia kosong, sudut-sudut ni mewakili X tau. Okay, sebab dia kata ni X ni mewakili sudut daripada 0 sehingga 360 darjah. So kalau X tu kosong, awak akan dapat Y dia 1. Okay, so kita tanda sikit, let's say sini 1, sini mesti negatif 1. Okay, so kalau X kosong, Y tu akan dapat 1. Maksudnya awak start dekat sini. Apabila X kosong, Y-nya adalah 1. Apabila X-nya 90 darjah, Y-nya kosong. So dekat sini. X 90 darjah, Y-nya kosong. Apabila X-nya 180 darjah, Y dia negatif 1. So 180 darjah kat sini, negatif 1 kat bawah sini. 270 dia naik kosong balik. And then 360 darjah dia naik 1 balik. So dia sebenarnya, awak jangan buat graf straight line Dia mesti bentuk macam ni. Tak comel sangat. Dia bentuk, cikgu panggil bentuk kawah. Dia sepatutnya macam ni. Daripada atas turun bawah, naik atas balik. Okay. So kalau cos ni cikgu kata bentuk kawah. Kalau sin tadi bentuk cacing. Kalau cos bentuk kawah macam ni. Okay, so tengok sikit kat buku teks ada dia bagi penerangan apa-apa tak. Ini adalah graf cos, okay, ataupun nama penuh dia cosinus. Mempunyai nilai maksimum 1. Sama juga macam sin dengan macam sin tadi. Sama juga dia ada nilai maksimum dia 1 kat sini dengan nilai minimum dia negatif 1 juga. Cuma berbeza tempat dia. Dia dapat nilai maksimum 1 ni bila X tu sama dengan 0. Kalau sin tadi dekat nilai 90. Dia beza macam tu. Sebab dia ni bentuk kawah. Dia daripada atas turun bawah dulu. Turun bawah ni. Ini untuk cos. Untuk sin, dia daripada bawah ni naik. Macam ni. So lain tempat dia. Sini maksimum dia. Yang sini, dekat sini maksimum dia. Okay. So ada 2 tempat lah. Satu dekat sini, satu dekat sini. Maksudnya satu dekat nilai X sama dengan 0, satu lagi dekat nilai X sama dengan 360 darjah. X sama dengan 0, X dengan 360 darjah. Nilai minimum dia negatif 1 lah. 1 je kat bawah ni. Iaitu bila X tu sama dengan 180 darjah.
So nak tengok mana memintas paksi X, mana pintasan X. Pintasan X adalah dekat 2 point sini. Nampak dia memintas paksi X kat sini. Tempat dia bersilang antara graf yang warna pink ni dengan paksi X warna hitam ni kat sini. Dia bersilang. Okay, so dua tempat ni kita panggil dia pintasan X. Okay, pintasan X dekat X sama dengan 90 dengan 270. Pintasan Y pula kat mana? Pintasan Y dekat tempat dia memintas paksi Y lah. So mana paksi Y? Paksi Y kat sini. Okay, so paksi Y yang menegak ni. Paksi Y yang menegak. So nampak graf warna pink ni dia memintas kat sini. Okay, nilai Y tu adalah 1. Nilai kat sini. Y tu adalah 1. Dia macam ni. Kan? So nilai di sini adalah 1. So kita panggil pintasan Y dia adalah Y sama dengan 1. So itu adalah graf cos. Lepas tu kita tengok satu lagi graf tangent. Graf tangent maksudnya kita ada Y sama dengan tan X. X tu daripada 0 sehingga 360 darjah. Okay, so graf tan ni dia lain sikit daripada yang lain. Sini adalah paksi X, sini adalah paksi Y. Okay, so sini kita bagi 90, 180, sini 0, 270, 360 darjah. Samalah kalau kita tak tahu bentuk dia, kita check tan 0 berapa. Okay, tan 90 berapa. Tan 180 berapa. Tan 270 berapa. Tan 360 berapa. Okay, so kalau awak tekan kalkulator, kalau awak tengok tan kosong, nilainya adalah kosong. Bila awak tekan tan 90, dia adalah math error. Bila awak tekan tan 180, dia pergi kosong balik. So bila pergi tan 270, dia pergi math error balik. Kemudian 360, tan 360, dia akan dapat kosong balik. Okey. So 000 ni sebenarnya adalah nilai pintasan X lah sebenarnya. Okey, yang bahagian math error ni. Tu specialnya graf tan ni dia ada math error. Math error ni sebabnya adalah tempat kita panggil asymptot. So dekat tempat math error ni kita akan buat garis putus-putus macam ni. Dekat mana? Dekat sudut 90 darjah dengan 270 darjah. So graf tan dia lain, dia tak sama macam sin dengan cos. Graf tan dia macam ni. Dia bila X tu sama dengan kosong, okay, ni untuk X, ni adalah untuk Y. Bila X kosong, Y kosong. So dia macam ni sebenarnya. Daripada sini dia melengkung naik ke atas. Sampai mana? Sampai infinity. Naik, naik, naik dan terus naik. Tetapi dia takkan cross line ini. Dia akan terus naik, naik, naik tapi dia tak boleh cross tempat math error tadi ni. Ini kita panggil asymptot. Okey. Lepas tu dekat mana lagi kosong? Kat sini 180 darjah. Okey. So sebenarnya grafnya boleh tengok dalam buku teks pun ada So daripada sini dia melengkung pergi ke sini. Dia melengkung balik kat sini, naik ke atas. Tapi dia takkan sentuh asymptot. Lepas tu, yang satu lagi kat sini ni macam ni.
So kalau awak jumpa bentuk macam ni, dia tanya ini graf apa, sah-sahlah ini graf tan. Okay. Kalau awak jumpa macam ni, bentuk apa tak tahu nak sebut ni. Ini adalah graf tan, graf tangent. So tengok ciri-ciri dia. Nilai maksimum ialah, ini adalah simbol infinity. Simbol 8 terbalik ni adalah simbol infinity. Nilai maksimum adalah infinity sebab dia akan naik ni, dia tak tunjuklah semua tapi dia akan naik non-stop. Dia akan naik non-stop. Tak berhenti-berhenti. Okay. Yang kat sini pula, yang ni dia akan naik non-stop. Yang kat bawah ni pula dia akan turun non-stop. So bila dia non-stop, dia adalah infinity dan negative infinity. Untuk maksimum, kita panggil dia infinity. Infinity ni adalah tak terhingga. Dia naik sehingga tak terhingga. Tak stop. Nilai minimum ialah negatif lah. Sebab minimum dia turun bawah. Bawah negatif lah. Atas positif. Kemudian dia meminta spaksi X pada 3 tadilah. Sini, sini dengan sini. Okay. Tempat bertemunya yang colour pink dengan paksi X. So itu adalah pintasan X. Pintasan Y, satu je kat depan ni juga. Okay, sinilah pintasan X, sini pintasan Y juga. Okay. Nilai tan 90 darjah dengan tan 270 darjah tadi yang math error tu maksudnya kita panggil dia tidak tertakrif. Okay. Tidak tertakrif. So hari ni kita nak kenal macam mana graf sin, graf cos, graf tan. Okay, jadi cikgu rasa sampai sini dah boleh kenal lah. Okay, kalau bagi tunjuk je gambar, gambar kawah tu maksudnya graf cos. Gambar macam cacing tu graf sin. Yang pelik sikit tu graf tan. Untuk setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Setakat ni lah. Tengok chat sikit. Oh, tak ada apa-apa kat chat. Sekarang ialah 8.36 awal lagi. Sikit lagi. Tak ada apa-apa soalan? Boleh cikgu teruskan Boleh. Boleh. Okay, good. Okay, cikgu. Tak gerak ni. Okay. Cikgu nak tunjuk muka surat 187. Nanti cikgu akan sebutlah dia ada ada perkataan-perkataan seperti tempo, amplitude. So yang ni cikgu rasa cikgu nak explain terus dengan contoh. Cikgu nak tengok contoh 9 dalam buku teks muka surat 189. 189 Mana dia ni? Contoh 9. Rajah menunjukkan graf fungsi Y sama dengan sin X. Dia bagi dekat kita graf Y sama dengan sin X macam ni. Lepas tu dia kata lakar setiap fungsi trigonometri berikut pada paksi yang sama. So, dia ada dua lukis dengan lakar. Kalau lukis maksudnya kita kena guna kertas graf. Kalau lakar ni maksudnya tak perlu guna kertas graf. Cukup kita macam conteng-conteng atas kertas biasalah. Maksudnya kalau dia kata lukis tu memang kena guna skala yang betul, kena guna kertas graf proper lah. Okey, kena guna kertas graf. Kertas graf. Kalau lakar, tak perlu nak guna kertas graf. Okey, kalau tengok sini, dia bagi kita Y sama dengan sin X. Lepas tu dia suruh awak lakar. Kalau cikgu tersalah sebut lukis, awak faham-faham je lah ya, cikgu nak sebut lakar lah tu sebenarnya. Okay, sekarang kita tak ada yang kena lukis ke atas kertas graf. So nak lakar ni, graf, dia bagi A, B, C, D. Dia bagi kita sin X tapi dia nak suruh kita lukis ataupun lakar 2 sin X. So
So kita nak kena tengok macam mana 2 sin X. Nak kena tengok tiba-tiba dia tukar pula. Dia tukar jadi sin 2X pula. Sin 2X ni macam mana pula. Lepas tu dia tukar pula sin ni. Dia buat sin X tambah 1. Sini 2 sin 2X. Kalau awak tengok penyelesaian dia, okay, dia buat atas paksi yang sama. Sebab soalan memang suruh buat pada paksi yang sama. Maksudnya mula-mula dia bagi graf yang warna pink ni. Yang warna pink ni yang asal. Yang warna pink ni yang asal, maksudnya yang asal tu ialah Y sama dengan sin X. Kemudian atas paksi yang sama, atas paksi ni juga dia suruh lukis Y sama dengan 2, dia suruh lakar Y sama dengan 2 sin X. So 2 sin X ni adalah yang biru ni. Ini adalah 2 sin X. So awak nampak ada perbezaan kan? Yang pink ni lain, yang biru ni lain. So itu yang cikgu nak ajar, macam mana kita nak tengok perbezaan dia. Apa beza Y sama dengan sin X dengan Y sama dengan 2 sin X. Okay, so cikgu tunjukkan. Kita mula dengan yang A dulu. Yang pertama, dia bagi kita, ini yang diberi kepada kita, yang asas. Ini adalah Y sama dengan sin X. So dia kata X tu daripada 0 sampai 360 darjah lah. Okay, sudut tu adalah daripada 0 sehingga 360 darjah. Maksudnya ini yang basic lah. Kalau 0 hingga 360 darjah, sin X ni yang basic. Basic dia kita dah tahu. Okay, cikgu kata buat apa? Paksi X. Kemudian paksi Y. Dia sini 0, lepas tu bagi kepada 4 sukuan, 90, 180, 270, 360 darjah. Walaupun kita lakar tapi make sure logik maksudnya senggat dia ni sama jauh lah. Jangan tiba-tiba 0, tu jauh 90, tiba-tiba 180 dekat sini pula, tak boleh lah. Okay, walaupun kita hanya melakar tapi biar skala tu nampak logik. Okey, kemudian yang basic ni, sini nilai katalah ni nilai 1, ni negatif 1. Perlu ingat yang sin X adalah yang paling basic. Yang macam ni. So dia akan ada sini 1, 0, 1, pergi kepada 0, turun kepada negatif 1, pergi kepada 0 balik. So grafnya macam ni, yang basic. Okey, apabila dia beri kepada kita Y sama dengan 2 sin X. So awak nampak nilai 2 dekat depan ni. Apa bezanya dengan yang atas? Y sama dengan sin X ni bermaksud Y sama dengan 1 sin X sebenarnya. Okay, so nilai dekat depan ni mewakili amplitude kita panggil. Dalam buku teks awak akan jumpa perkataan amplitude. So kalau dia bagi 2 sin X, maksudnya amplitude dia adalah 2. Kalau Y sama dengan sin X yang basic ni, ini sebenarnya bermaksud Y sama dengan 1 sin X. So maksudnya amplitude dia 1. Amplitude 1. Amplitude ni adalah nilai maksimum dan juga minimum. Okay, amplitude ni adalah nilai maksimum dengan minimum. So kalau sini amplitude 1, awak nampak graf ni yang warna pink ni, maksimum dia pergi dekat nilai 1, minimum dia pergi dekat nilai negatif 1. Tapi kalau dia bagi 2 sin X, bermaksud maksimum dia akan pergi sehingga nilai 2. Minimum dia akan pergi kepada nilai negatif 2. So kalau kita ada kat sini, skala kita tambah, sini 2, sini negatif 2. Okay, so maksimum dia akan naik sampai sini. Instead of 1, dia akan naik sampai 2. Tempat lain tak berubah.
maksimum minimum sahaja. Okay, so kita tengok kat bahagian maksimum minimum je. Ni maksimum 1 akan naik kepada 2. Minimum negatif 1 akan turun lagi sehingga negatif 2. Jadi graf yang baru dia akan naik tinggi macam tu, turun balik kat kosong, turun sampai negatif 2, pergi sana. So itu bezanya. Okay, so yang depan itu adalah mewakili amplitude. Amplitude adalah nilai maksimum minimum. Okay, so kalau tengok solution dia, macam tu lah. Yang warna pink tu yang asal, yang warna biru tu yang 2 sin X. Kita tengok pula B, apa beza pula kalau dia sin 2X, tak sama 2 sin X dengan sin 2X tak sama, lain. So, cikgu tunjuk sebelah sini. Kita lukis dulu yang asal. Asal ialah Y sama dengan sin X. So yang asal ini X, ini Y, 0, 90, 180, 270, 360 darjah. Okey. Ini 1, ini negatif 1. So dia naik, dia start dengan 0, naik 1, pergi 0 balik, turun negatif 1, pergi 0 balik. So dia akan naik, turun, turun, naik. Okey, ini yang basic punya sin X. Sekarang ni dia minta dekat kita yang baru ialah Y sama dengan sin 2X. Dia belakang perkataan sin. So apa beza ni? Sin X dengan sin 2X, maksudnya sini 2, sini pun sebenarnya ada. Dia sebenarnya ada sin 1X, tapi 1 ni biasa orang tak tulis lah. Okay, so dia sebenarnya ada. Nilai dia adalah 1. Bermaksud ini kita panggil kala ataupun tempoh. Maksudnya gini, dalam 300, kan dia bagi kita dalam 360 darjah kan, X tu dia bagi 0 sehingga 360 darjah. Kalau 1 ni bermaksud 1 kitaran ataupun 1 kala. Okay, 1 cycle. Apa kataan dia, cycle boleh 1 kala ataupun 1 cycle ataupun 1 kitaran. Okay, ini kita panggil 1 cycle. Naik, daripada 0 naik atas, turun bawah, sini 1 cycle. Okay, ni 1 cycle. Kalau 2 cycle macam mana? 1, sambung lagi sekali. Ini 2 cycle. Kalau 3 cycle macam mana? 1, 2, 3. Itu 3 cycle. Okay. Sini ke sini dah 1 cycle. Sini ke sini 1 cycle lagi. Sini ke sini 1 cycle lagi. So ini 3 cycle. Okay. So maksud ni kalau sin X maksudnya 1 cycle atau 1 kala. Cycle lah senang. 1 kitaran. Okay. Cycle ataupun kitaran ataupun kala. 1 cycle dalam 360 darjah. So kita nampak sini kan 360 darjah. Maksudnya daripada 0 sampai 360 darjah ni ada 1 je cacing dia ni. Tapi kalau dia bagi 2X macam ni maksudnya 2 cycle. Maksudnya daripada 0 sampai 360 darjah ni mesti ada 2 ekor cacing tu. Nak bahasa mudah je lah, bahasa mudahnya. Mesti ada 2 ekor cacing. Tapi yang lain tak berubah. Maksudnya dari segi amplitude nilai
nilai ni mesti maksimum mesti tetap dengan 1. Minimum mesti tetap dengan negatif 1. Jadi macam mana? Kalau awak tengok graf ni, okey. Seekor cacing ialah daripada 0 sampai 360 darjah. So sekarang ni bila dia ubah jadi sin 2x, kita nak letak 2 ekor cacing. Daripada 0 sampai 360 darjah ni nak muatkan 2 ekor cacing. Maksudnya separuh ni 180 ni daripada 0 sampai 180 mesti dah complete seekor cacing. Jadi awak tengok kalau cikgu buat yang ni separuh bukit ni adalah daripada 0 sehingga 180 darjah. So awak perlu kecilkan dia jadi separuh macam ni. Alamak, tak cantik pula. Sekejap. Padam sikit. Kita kena separuhkan semua benda lah. Macam tu dia kurang Alah, buruk juga tapi tak apalah, awak faham ya. Okay, ni maksudnya sebab kita nak muatkan dalam daripada 0 sampai 360 darjah ni nak muatkan 2 ekor cacing. Maksudnya dekat 180 ni mesti dah complete seekor cacing. Ini ada satu cycle, ini satu lagi cycle, barulah boleh dapat 2 ekor cacing. So ini satu cycle, tambah ni lagi satu. Payah pula nak pegang ni. Macam tu. Okay, sorry buruk sikit. Ataupun kalau nak tengok gambar cantiknya, kita tengoklah dekat buku teks kita ni. Macam tu. Akan cantik sikit tu. Nampak? Yang pink tu adalah yang asal. Yang biru ni, yang pink ni kalau nampak satu cycle. Satu seekor cacing daripada 0 sampai 360 darjah. So kalau yang kemudian ni yang sin 2x tu, maksudnya seekor kat sini sampai 180 darjah, tambah lagi seekor. So daripada 0 sampai 360 darjah mesti ada 2 ekor. So 2 cycle. Okay. Ni adalah perkataan tempoh. Nampak perkataan tempoh? Tempoh ni adalah untuk satu kitaran lengkap. Kalau y sama dengan sin x, mana-mana pink ni. Kalau y sama dengan sin x, okay, dia ada satu cacing tu. So tempoh untuk satu kitaran lengkap ialah 360 darjah. Maksudnya daripada hujung sini dia pergi sampai hujung sini satu kitaran lengkap 360 darjah. Tapi kalau y sama dengan sin 2x, maksudnya ada 2 ekor cacing kan cikgu kata? 2 ekor cacing, seekor. Lepas tu sambung lagi, seekor lagi. So dekat sini ialah 0, dekat sini adalah 180 darjah, dekat sini adalah 360 darjah. So tempoh ni kita tengok dekat satu kitaran lengkap. So satu kitaran lengkap ni dia dihabiskan daripada sudut 0 sampai 180 darjah. So untuk kes ni tempoh dia adalah 180 darjah. Okay, kalau satu seekor cacing ni dia tapau semua daripada 0 sampai 360 darjah. Dia seekor je duduk kat situ. So tempoh dia 360 darjah. Okay, kalau yang kedua ni yang biru ni dia terpaksa share
360 darjah tu dia kena share tempat. Jadi untuk 2 ekor cacing. Okay. So tempoh dia lah untuk satu ekor cacing tu dia boleh muatkan dekat 180 darjah sahaja. So kalau jumpa perkataan tempoh itu maksudnya. Okay, sudut untuk satu kitaran lengkap. So hari ni cikgu tunjuk dua ni je dulu. Okay, beza antara sebab ni pun dah 8.54. So basically apa yang cikgu tunjuk tadi, beza antara ini yang basic. Okay, Y sama dengan sin X, yang asas dia lah, yang basic dia. Lepas tu kita tengok tadi macam mana perubahan dia bila dia bertukar jadi 2 sin X. Lepas tu kita tengok juga perubahan dia apabila dia bertukar menjadi Y sama dengan sin 2X. Ini kalau dia bagi 3X contohnya. Dia bagi 3 sin X. Maksudnya amplitude dia sampai 3. Kita hanya ubah dekat bahagian amplitude. Maksudnya maksimum tadi dia akan pergi sampai nilai 3. Ini dia akan naik lagi sampai nilai 3. Ini dia akan turun lagi sampai nilai negatif 3. Okay. Kalau sini pula dia bagi, contohnya dia bagi sin 3x. Contohnya. So maksudnya dalam 360 darjah tu kita nak kena muatkan 3 ekor cacing. Macam tu. Okay. So depan ni mewakili amplitude. Depan ni mewakili amplitude, yang belakang kat sini ni mewakili berapa cycle ataupun berapa ekor cacing kita. Ini untuk sin lah. Sin kan kita panggil cacing. Kalau untuk cos tu maksudnya kita nak tengok berapa biji kawah kita ada. Satu kawah ke, 2 kawah ke, macam tu. So untuk hari ni cikgu berhenti sampai sini je dulu. Nanti kita akan sambung next week insyaAllah. So ada apa-apa soalan tak untuk setakat ni? Tak ada. Tak ada, Alhamdulillah. So apa-apa nak tanya, boleh je nanti WhatsApp kemudian ke. Ikutlah segan nak tanya kat sini kan. Okay, so itu sahaja. Tapi jangan left lagi. Sekejap. Okay, cikgu nak snap apa? Kehadiran sekejap. Ya. Memang tak ada soalan langsung ke? Faham sepaham-fahamnya ke macam mana ni? Faham, Ego, faham. Sekejap ya, sikit lagi. Okey, sudah settle. Itu sahajalah daripada cikgu hari ni. Kalau tak ada apa-apa, semua boleh left dululah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Terima kasih, Ego. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama.